弟兄姐妹们平安。 Shalom jemaat sekalian. 感谢主，今天我有机会再一次来到这个第三堂分享神的话语。 Puji syukur kepada Tuhan saya diberi kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan di KU3 ini. 今天的题目就是顺服神的玛利亚。 Temanya adalah Maria yang taat kepada Tuhan. 但是我们是从路加福音第1章第46节到55节取的经文。 Ayatnya diambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 55. 这个经文是关于玛利亚的尊主颂。 Ayat ini, bagian ini adalah mengenai nyanyian pujian Maria. 可能我们读圣经的时候，我们看这首歌，有时候我们没有仔细的看。 Ada kalanya ketika kita membaca Alkitab kita tidak teliti membaca bagian ini. 可能稍微扫描一下，然后过去了。 Dan mungkin membaca sepintas saja. 但是今天我们从这段经文一起来思考。 Tapi hari ini kita akan merenungkan perikop ini. 我们先读一遍好不好？ Mari kita membaca bersama-sama. 我们来轮流读，用中文的是从46节到50节，然后用印尼文是51节到55节。 Ayat 46 sampai dengan 50 dibacakan dalam bahasa Mandarin secara bertanggapan, kemudian bahasa Indonesia dari ayat 51 sampai dengan 55. 从56节开始，玛利亚说：“我信尊主伟大，因为他顾念他使你的卑微，从今以后万代要称我有福。” 他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。Dalam bahasa Indonesia ayat 51 sampai 55. Ayat bahasa Indonesia mulai ayat 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. 我们读经到此为止，我们先做个祷告。 Pembacaan Alkitab sampai di sini kita akan masuk dalam doa. 感谢主，如果今天我们可以打开我们的圣经，读你的话语。 Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan membuka firman-Mu dan membacanya. 让在我们还没有预备圣诞节的时候，我们在思考从玛利亚的角度，怎么样她可以接受这个事实。 Kiranya sebelum hari Natal ini kami bisa merenungkan bagaimana Maria bisa menerima kenyataan ini. 让从这个经文，我们也是可以不断的学习怎么样做顺服的使女。 Dan kami pun belajar dari perikop ini bagaimana menjadi anak-Mu yang taat. 我们把2位仆人，无论是讲员，无论是翻译员，都仰望在你的手中。 Kami menyerahkan pembicara maupun penerjemah ke dalam tangan-Mu. 让我们可以有神同在，把你的话语清清楚楚的分享出来。 Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga bisa menjelaskan firman-Mu dengan jelas. 奉靠我主耶稣基督的名求， Demi Kristus Yesus kami panjatkan doa ini. 阿门。 Amin. 好，弟兄姐妹们，我们今天可以读一段经文，是关于尊主颂。 Ayat yang tadi kita baca adalah mengenai nyanyian pujian Maria. 其实这个是很优美的一个诗歌。 Sebenarnya ini merupakan puisi yang sangat indah. 更在玛利亚那时候是在患难的环境中，
Maria dalam keadaan yang sulit. 她不是在平淡的生活，但是她是在焦虑当中，她可以唱那么美好的诗歌。 Dia bukan dalam keadaan nyaman, tetapi dalam keadaan yang sulit dia bisa menyanyikan lagu ini. 玛利亚那时候是还年轻的， Ketika itu Maria masih muda. 所以我们常常说玛利亚是一个童女。 Alkitab mengatakan dia itu masih seorang anak dara. 在犹太人的文化中，一般呢，一个人订婚是大概的年纪是14到16岁之间。 Dalam budaya Yahudi biasanya gadis itu menikah usianya antara 14 sampai dengan 16 tahun. 这里有很多叔叔阿姨，我先问大家有没有在这边14到16岁已经订婚了？ Saya ingin bertanya di sini, apakah yang ada usianya 14 sampai 16 tahun sudah bertunangan? 有吗？ Apakah ada? 可能没有哈。 Mungkin tidak ada. 以前的人，可能古代的人很年轻都已经结婚了。 Dahulu orang Yahudi ketika usianya masih muda sudah menikah. 现在我们14岁到16岁，可能大概是初中到高中的时间。 Kalau sekarang ini usianya 14 sampai 16 tahun mungkin masih sekolah menengah atas, menengah. 所以玛利亚很年轻的时候跟约瑟已经订婚了， Ketika masih usia muda Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. 并且那时候她已经未婚怀孕了。 Saat itu dia sudah mengandung. ketika saat itu dia sudah mengandung, sudah hamil. 那对犹太人来说，这个是一个羞辱， Bagi orang Yahudi itu merupakan hal yang sangat memalukan. 可以甚至被视为犯罪。 Bisa dianggap sebagai suatu kejahatan. 所以以前这样的情况，人家都会被他打死。 Dahulu tuh orang yang demikian bisa dirajam. 但是在这样的情况，玛利亚仍然是有一个愿意颂赞神的心。 Tapi dalam keadaan demikian Maria masih mempunyai hati untuk memuji Tuhan. 玛利亚说：“我信尊主为大。” Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. 她不是在情况明亮的时候赞美神， Dia bukan dalam keadaan yang nyaman itu memuji Tuhan. 但是在危险的处境，她也是仍然发出这个赞美的歌。 Tapi dalam keadaan yang terpuruk pun dia masih tetap memuji Tuhan. 我们看到这个路加福音第1章46到47节当中， Kita melihat di Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 47. 这里有2个希腊文的比较重要的词汇。 Di sini ada 2 kata Yunani yang penting. 第一就是 megalune， Yang pertama adalah megalunai. 意思就是正从放大使变得伟大。 Artinya menghormati, membesar, menjadikan besar, memperbesar dan menjadikan besar. 第二就是 egalism， Yang kedua adalah egalism, 既其喜乐的意思。 bergembira atau sangat bersuka cita. 所以在这边，玛利亚选择，无论是在困难中，她可以把神看为比处境还要更大。 Di sini Maria meskipun dalam keadaan terjepit tetap menganggap Tuhan besar. 她仍然有带着喜乐的心面对一些情况。 Dan juga dia dengan hati yang gembira bisa menghadapi keadaannya. 我们从这个玛利亚的尊主颂，我们可以学习什么呢？ Kita bisa melihat apa dari penyanyian pujian Maria ini? 我们看第一点， Kita melihat ayat 46. 玛利亚选择仰望神，而非处境。 Maria tuh memilih memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. 我先读一遍刚才的那个经文，46节到47节。 Dibacakan ayat 46 dan 47. 玛利亚说：“我信尊主为大，我灵以神我的救主为乐。” Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. 我们知道，在这样的情况，应该是玛利亚很郁闷。 Dalam keadaan demikian Maria pasti merasa tertekan.
为什么我还年轻还要怀孕？ Mengapa saya masih muda tetapi harus hamil? 这里很多当妈妈的，怀孕是一个舒服不舒服的情况呢？ Ini keadaan yang tidak nyaman bagi orang tua. 肯定不舒服哈， Pasti tidak 要带 nyaman. 着大肚子， Anak tuh perutnya besar, 大概9到10个月的时间， itu mengalaminya selama 9 sampai 10 bulan. 并且他还没有跟叶氏结婚。 Dan dia tuh belum menikah dengan Yusuf. 等下身边的人说笑话怎么样？ Akan ditertawakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Bagaimana? 但是在这边的情况，我们可以看到玛利亚是仍然她以感恩的心来面对。 Tapi kita melihat di sini Maria tuh dengan hati yang bersyukur untuk menghadapinya. 玛利亚选择看神远大超过她的困难。 Dia memandang Tuhan lebih besar daripada kesulitannya. 在犹太人意识中，心与魂指的是整个人的存在。 Dalam bagi orang Yahudi, jiwa dan roh adalah keberadaan seluruh seorang manusia. 刚才我们看，我的心尊主为大，我的灵以神我的救主为乐。 Tadi kita melihat jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. 所以玛利亚整个存在都是正在赞美神。 Keberadaan Maria seluruhnya untuk memuji Tuhan. 那在这边我们可以看到，我全身尊神为大，什么意思呢？ Apakah artinya secara keseluruhannya memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan? 虽然他可能面临一些名誉正在受损， Mungkin nama baiknya itu dicemarkan. 可能从业师他面临可能失去婚约， Mungkin juga ikatan pertunangannya akan batal. 他的未来也是不明， Dan juga hari esoknya pun tidak jelas. 但是他仍然选择赞美，而不是忧虑。 Tapi dia tetap memilih memuliakan Tuhan. 今天我们的处境是怎么样呢？ Keadaan kita sekarang ini bagaimana? 可能我们面对一些经济压力， Mungkin kita mendapat tekanan ekonomi. 这里很多年长的人，可能我们的身体已经不太好了， Mungkin juga tubuh kita sudah kurang sehat. 我们面对健康的挑战， Kita menghadapi tantangan yang besar. 可能有一些是面对家庭的矛盾， Atau juga konflik keluarga. 明年或者我们的未来也是不明确。 Kita pun tidak tahu masa depan kita itu bagaimana, masih kurang jelas. 那我们要从玛利亚身上学习一个功课， Bagaimana kita bisa belajar ini? 不要习惯放大问题， Jangan terbiasa untuk membesarkan masalah. 但是我们要放大我们的上帝。 Kita harus membesarkan Tuhan kita. 玛利亚提醒我们，崇拜改变眼光， Kita melihat Maria itu bagaimana menyembah. 从我们的问题转向我们的神。 Oh, dari masalah kita tuh dialihkan ke Allah kita, ke Tuhan kita. 可能我们的问题还在， Mungkin masalah kita masih ada. 但是我们能不能看到我们的神是伟大的神，看顾我们的神？ Tapi kita akan melihat Tuhan itu besar dan Dia memelihara kita. 这个就是玛利亚所做的。 Inilah yang dilakukan oleh Maria. 我们在就业里面也是学习关于大卫怎么样他面对歌利亚。 Di perjanjian lama kita pun belajar bagaimana Daud tuh melawan Goliat. 可能一些军队他们都是在恐怕当中、恐惧当中， Mungkin 但是大卫那么勇敢。 Mungkin orang lain tuh merasa gentar, tetapi Daud itu sangat berani. 为什么大卫有这样的心态呢？ Mengapa Daud bisa mempunyai sikap yang demikian? 他有对上帝的信心， Karena dia mempunyai iman kepada Tuhan. 他看上帝比歌利亚更大， Dia melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat.
他从这个撒母耳上17章37节告诉我们，耶和华必救我脱离这非利士人的手。 Dari Samuel pasal 1 Samuel pasal 17 ayat 37 dikatakan Tuhan akan melepaskan aku daripada tangan orang Filistin itu. 我们看到我们的问题，我们会惧怕，我们可能会伤心，我们会忧虑。 Kita melihat masalah kesulitan itu kita akan merasa takut dan juga sedih. 但是我们有比我们的困难更大，就是我们的神。 Tapi yang lebih besar dari segalanya adalah Tuhan kita. 我们要转向仰望神。 Kita harus beralih dan memandang Tuhan. 我们看第2点， Kita melihat yang kedua, 玛利亚的顺服带着谦卑。 Maria tuh dalam ketaatannya dia tuh juga rendah hati. 我们再看从48节到49节， Kita akan melihat ayat 48 dan 49. 因为他顾念他使你的卑微，从今以后万代要称我有福。那有全能的为我成就了大事，他的名为生。 Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah Kudus. 使你在原文是叫多了， Hamba perempuan itu dule nama dalam kata aslinya. 它的意思就是女仆或者奴仆。 Artinya adalah budak perempuan atau pelayan perempuan. 好，我们可能常常听doulos， Mungkin kita sering dengar kata doulos. doulos 是从这个堵了的原词来取的， Doulos berasal dari kata dule. 就是使你的意思。 Artinya adalah hamba perempuan. 为什么玛利亚在唱诗的时候，她把自己为女仆呢？ Mengapa ketika Maria menyanyi itu dia menyebutkan dirinya sebagai hamba perempuan? 因为她深深的知道我是上帝的仆人，他是我的主人。 Karena dia tahu kalau Tuhan itu adalah tuannya. 所以在这边我们可以看到，玛利亚是一个很谦卑的人。 Dari sini kita melihat bahwa Maria adalah orang yang rendah hati. 她没有说：“哎呀，我从这个世界被选拣成为耶稣的这个母亲。”没有，她这样说。 Dia tidak berkata, aku dipilih dari dunia ini untuk menjadi ibu daripada Yesus. 所以我们可以看到，玛利亚她仍然有一个谦卑的心来面对这个事实。 Kita melihat bahwa Maria dengan kerendahan hati menghadapi masalah ini. 在以前的古代中，一个女人她的身份和价值是主要取决于这个三个地方。 Dalam budaya kuno, identitas wanita itu terkait dengan 3 hal. 第一就是家庭的背景， Yaitu latar belakang keluarga. 如果家庭背景很好，哇，这个女人是被尊重。 Kalau latar keluarganya baik, maka dia akan dihormati. 或者丈夫的地位， Atau kedudukan suaminya. 她有很好的丈夫，然后比较聪明，工作比较好，哇，这个女人是很有福的。 Suaminya tuh kalau pandai dan pekerjaannya baik, maka wanita itu akan dihargai. 或者在以社会的一些眼光， Atau pandangan dari masyarakat. 她一个很出名的一个女人，因为她是一个领导人， Dia tuh terkenal karena dia tuh seorang pemimpin. 或者她是很勤劳的人，她帮忙丈夫做生意。 Dia tuh seorang yang rajin dan menolong suaminya berbisnis. 但是玛利亚没有这样的情况呢， Tapi Maria tidak demikian. 她什么都没有。 Dia tidak memiliki apa-apa. 那时候她还没有跟约瑟结婚， Dia belum menikah dengan Yusuf ketika itu. 她是一个普通的童女。 Dia tuh seorang saudara yang biasa.
所以呢，他在上帝的面前知道自己的地位， Dia tahu kedudukan dia di hadapan Tuhan. 他愿意来以谦卑的心来顺服他的神。 Dengan kerendahan hatinya dia mau taat kepada Tuhannya. 为什么我们现在很难做一个谦卑的人呢？ Mengapa sekarang kita susah menjadi seorang yang susah menjadi seorang yang rendah hati? 我们为什么难以顺服神呢？ Mengapa kita susah taat kepada Tuhan? 因为我们想要掌握我们的人生。 Karena kita ingin mengendalikan kehidupan kita. 我的生命就是我来决定， Hidup saya adalah milikku, 不要神来决定， tidak mau ditentukan oleh Tuhan. 所以我们很难顺服我们的神。 Oleh karena itu kita sukar untuk taat kepada Tuhan kita. 或者我们有很好的计划，哎呀，我等下50岁要怎么做？退休了以后我要怎么做？等下我们怎么样过年老的生活？ Mungkin kita mempunyai rencana nanti ketika usia 50 tahun apa yang akan dilakukan, 60 tahun bagaimana dan selanjutnya. 我们想坚持我们的计划， Kita ingin memegang rencana kita. 上帝不要插入进去。Tuhan tidak boleh Tuhan tidak boleh ikut campur. 所以我们很难顺服我们的神。 Oleh karena itu kita sukar taat kepada Tuhan kita. 或者我们有想要把握我们的未来， Atau kita ingin mengendalikan masa depan kita. 我们从年轻很努力的工作， Dari sejak muda kita bekerja. 我们已经有固定的积蓄，成为我们的年长的存款。 Kita punya tabungan untuk masa tua kita. 我们现在可以享受我们的生活，可以常常去旅游啦， Kita bisa menikmati hidup kita, bisa bepergian, 可以照顾我们的子孙呢。 bisa memelihara anak cucu kita. 我们觉得已经足够了。 Sudah cukup. 当神叫我们你要服侍，哎呀，不要啦，现在我很忙照顾孙。 Ketika Tuhan mengatakan sekarang harus mulai melayani, kita berkata saya repot, tidak mau, 我没有时间啦。 tidak mempunyai waktu. 所以呢，有时候为什么我们很难顺服我们的神？ Oleh karena itu kita jadi sukar untuk taat kepada Tuhan kita. 我们要学习从玛利亚身上怎么样，她有一个谦卑的心。 Kita harus belajar dari Maria bagaimana dia tuh mempunyai kerendahan hati. 她看神为主。 Dia tuh mementingkan Tuhan. 有一个不好意思，提琴的一个人，很会提琴的一个人， Ada seorang pemain biola yang hebat. 他觉得哇，他的这个可以提琴的很好， Dia pandai sekali menggesek biolanya. 他也很有才华， Dia tuh berbakat. 所以呢，他觉得比别人不一样。 Dia merasa lebih baik daripada orang lain. 他常常不愿意听这个者君的安排， Dia sering tidak mau mengikuti instruksi dari konduktornya 也不愿意准时的参加练习， dan tidak mau latihan tepat waktu 因为他觉得没有必要的。 karena dia merasa dia tidak perlu. 那有一天，他们正在举办一个音乐会， Ketika mereka sedang mengadakan malam musik, 那时候呢，他有觉得，哎呀，我是很会的，很会这个拉琴的， dia beranggapan bahwa dia tuh pandai menggesek biola. 所以呢，他就是开始拉的速度有跟其他的人不一样。 Dia tuh memainkan biolanya tuh tidak kecepatannya berbeda dengan yang lain. 他的目的就是让别人可以注意力转到他的身上。 Supaya dia tuh lebih diperhatikan. 但是大家看看这样的音乐会会不会很好呢？ Kalau demikian konser itu baik tidak? 不会的， Tidak. 因为没有和谐。 Karena tidak keharmonisan. 所以呢，
音乐会结束之后呢，他的领导就是叫他上来。 Setelah selesai konser itu, konduktor itu berkata kepadanya, 这个领导告诉他， konduktor itu berkata kepadanya, 真正伟大的人不会让别人变得难看， seorang yang besar tidak akan membuat lain tampak buruk. 真正伟大的人会让大家一起变得更美好。 Seorang yang besar akan membuat semua orang menjadi lebih baik. 虽然这个指挥人没有骂他， Meskipun konduktor ini tidak memarahinya, 只有轻轻的在提醒他，轻轻的在提醒他。 hanya mengingatkan dia pelan-pelan. 但是他也是觉得，哎呀，我已经错了， Dia merasakan bahwa dia itu salah, 我要改变了。 mau berubah. 当玛利亚愿意顺服神的时候， Ketika mau taat kepada Tuhan, 我们现在可以认识主耶稣，因为玛利亚愿意被神使用，成为神的器皿。 Maria mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. 我们想想，如果玛利亚她说：“哎呀，神，我还年轻，我不愿意成为这个基督的母亲，那糟糕，怎么样呢？” Kalau Maria berkata, Tuhan, aku masih muda, aku tidak mau menjadi ibu dari Yesus, bagaimana nantinya? 但是玛利亚她愿意顺服伟大的指挥者，就是我们的神。 Tapi Maria mau taat kepada konduktor yang agung itu, yaitu Tuhan kita. 让我们每个人愿意从玛利亚身上学习怎么样谦卑的顺服。 Kita bisa belajar bagaimana meneladani Maria dengan kerendahan hati taat. 第三点，我们一起来看，玛利亚因信靠神，玛利亚是信靠神的信实。 Kita melihat bagaimana Maria bersandar kepada kesetiaan Tuhan. 我是从54节再读一遍，54节到55节。 Kita melihat dari ayat 54 sampai dengan 59. 他扶助了他的仆人以色列，因为纪念亚伯拉罕和他的后裔，使怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。 Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. 玛利亚纪念以色列的神， Maria ingat akan Tuhan Israel, orang Israel. 玛利亚也是纪念神怎么样帮助以色列成立一个国家。 Maria pun ingat Tuhan bagaimana menolong Israel. 因为以色列是上帝的应许。 Karena Israel adalah janji Tuhan. 我们这边可以看到，我们怎么样有一个信心呢？ Kita di sini akan melihat kita mempunyai iman yang bagaimana. 不断要记得上帝对我们的一些大能大事。 Akan ingat kuat kuasa Tuhan dan apa yang Tuhan telah lakukan. 但是我们也可以看到，上帝在我们的身边的人也可以做大能大事。 Kita pun akan melihat orang di sekitar Tuhan pun melakukan perkara yang besar bagi orang di sekitar kita. 我年轻的时候参加一个青少年的团契的时候， Ketika saya muda, saya ikut apa? Persekutuan Pemuda。 Persekutuan pemuda. 那时候我信心还很小， Ketika itu iman saya itu masih kecil 因为我刚刚认识主。 karena baru percaya Tuhan. 但是我最喜欢的是什么？ Apa yang paling saya sukai? 当聚会的时候，我不太喜欢唱诗， Ketika persekutuan bisa memuji Tuhan, 虽然我喜欢唱歌的， meskipun saya tuh baru, 我不太喜欢听到， saya kurang senang mendengarkan firman. 但是我喜欢如果别人讲见证。 Tapi saya senang dengan orang lain bersaksi. 为什么？ Mengapa? 当我们听别人讲见证的时候，我们可以看到伟大的神在他的身上动工。
Ketika kita mendengarkan kesaksian orang lain, kita akan melihat Tuhan bekerja secara luar biasa pada orang tersebut. 如果我们听一些见证，我们可以看，哇，我们的神是了不起的神。 Kalau kita mendengarkan kesaksian orang lain, kita akan melihat bahwa Tuhan kita itu sungguh hebat. 我相信弟兄姐妹在这边有经历到神吗？ Apakah saudara sekalian pernah mengalami Tuhan? 有吗？ Pernah? 感谢主。 Puji Tuhan. 可能有一些他们面对问题，神帮助他们； Mungkin ketika itu mereka bermasalah, Tuhan menolong mereka. 有一些弟兄姐妹面对疾病，神仍然眷顾我们； Ketika menghadapi sakit penyakit, Tuhan tetap menguatkannya. 可能有一些人面对了事故，神帮助他们。 Mungkin ada orang yang ditolong oleh Tuhan karena apa? ketika kecelakaan， Oh, kecelakaan. 所以呢，我们可以看到神在各种各样的身上怎么样来显现出来。 Oh, kita akan melihat dalam berbagai masalah bagaimana Tuhan menampakkan diri. 当玛利亚看到我们的神是亚伯拉罕的神，他的以撒的神，他是雅各的神，他也是再一次得到安慰。 Ketika Maria melihat Tuhan itu Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub, dia pun mendapatkan kekuatan lagi. 他的信心又出来了。 Sehingga imannya pun menjadi besar. 我们的神不会做错误的事情。 Tuhan kita tidak akan melakukan kesalahan. 如果今天她要怀孕，因为神的大能正在她的身上在做工，她愿意来顺服。 Kalau kuat kuasa Tuhan bekerja pada dirinya, dia pun akan taat. 如果我们现在思考， Kalau kita bisa merenungkan kembali, 玛利亚的怀孕是不是一个奇事呢？ kehamilan Maria itu suatu mujizat， kehamilan Maria itu mujizat bukan? 是不是奇事？ Apakah itu mujizat? 对呀、 Betul. 一个还没有老公、还没有同房的一个童女，为什么她会怀孕呢？ Seorang saudara tidak mempunyai suami, bagaimana dia bisa hamil? 因为圣灵的工作，她能够怀孕这个耶稣。 Itu karena pekerjaan Roh Kudus sehingga dia mengandung Yesus. 当玛利亚记得上帝是全能的神， Ketika Maria ingat bahwa Tuhan itu maha kuasa, 她更加对上帝有信心。 dia tuh bertambah imannya kepada Tuhan. 她也是知道上帝的是信实的上帝， Dia pun tahu Tuhan itu setia. 她愿意来顺服。dia mau taat。 Dia mau taat. 你们有没有听过这个克里滕伯母的故事？ Apakah saudara sekalian pernah dengar cerita tentang Corrie ten Boom? 她是一个从基督教家庭背景的一个使女， Dia tuh berlatar belakangkan dari keluarga Kristen. 她出生在荷兰， Lahir di Belanda. 当第一战失去的时候， Pada Perang Dunia Pertama, 她有感动，想要保护一些犹太人。 dia tuh tergerak bahwa Tuhan menyuruh dia untuk melindungi orang Yahudi. 所以有很多犹太人是她拯救到她的家里， Jadi dia menolong mereka tuh ke rumahnya. 因为那时候很多纳西的军队想要抓一些犹太人， Karena waktu itu tentara Nazi mau menangkap orang Yahudi. 在他的家里是有一个地方，很封闭的地方，就是在那个房间里面，他拯救了很多很多的犹太人。 Di rumahnya di kamar yang rahasia itu dia telah menyelamatkan banyak orang Yahudi. 因为这个事情呢，他跟他的姐姐就是被抓了， Karena hal ini dia dan kakaknya itu ditangkap 然后放在监牢里面。 dan ditangkap ke kamp konsentrasi. 纳西的军队也是杀了他的父亲， Tentara Nazi itu membunuh orang tuanya. 并且他姐姐也是在这个监牢里面也是失去了生命。
Dan kakaknya pun kehilangan nyawa di kamp konsentrasi itu. 他在那边生活也是很艰难的， Kehidupannya sangat sulit. 常常被打、被骂，甚至很残酷的一些虐待，他已经受遭遇了。 Sering dipukul, dimarahi, dan kemudian juga disiksa. 但是他说一句话： Tapi dia tuh tidak takut. 当你望世界会焦虑， Ketika memandang ke dunia akan khawatir, 望自己会失望， memandang diri akan merasa putus asa. 望基督心中得平安。 Tapi kalau memandang kepada Kristus maka ada damai di dalam hati. 在监牢里面，他是常常赞美祷告神。 Di dalam tahanan dia sering memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. 有一个奇迹，就是他曾经得到了一个圣经。 Satu hal yang merupakan satu keajaiban, dia tuh mendapatkan sebuah Alkitab. 但是监牢的组长他不知道他有一个圣经， Pengawas camp itu tidak tahu dia mempunyai Alkitab. 所以他常常教导这个圣经，分享给其他的囚犯者。 Dia sering mensiarkan Alkitab kepada tahanan yang lain. 在监牢里面，他仍然可以一起来聚会。 Dalam penjara itu dia tetap menganggap Tuhan paling besar. 这个就是他最大的安慰。 Itu merupakan penghiburan yang paling besar bagi dia. 他相信他的神是信实的神， Dia tahu bahwa Tuhan dia adalah Tuhan yang melakukan keajaiban. 他的神是可以帮助他的神。 Allahnya adalah Allah yang bisa menolong dia. 虽然他姐姐以后在监牢里面失去了生命， Meskipun di kemudian hari kakaknya tuh meninggal di dalam tahanan, 过几天之后，他意外的被释放出来。 tapi secara kebetulan dia tuh dilepaskan. 所以他得到了释放，他感恩上帝， Dia tuh dilepaskan dan dia bersyukur kepada Tuhan. 他可以去各个地方做那么美好的见证。 Dia bisa pergi kemana-mana untuk bersaksi yang baik, yang indah. 怎么样伟大的神来帮助他？虽然在苦难中，他可以得到上帝的帮助。 Tuhan yang besar itu bagaimana dalam kesulitan menolong dia. 如果我们今天面对各种各样的问题， Kalau hari ini kita menghadapi berbagai macam masalah, 各种各样的苦难， kesulitan, 我们要相信我们的神是信实的神。 kita pun harus percaya bahwa Tuhan kita adalah setia. 大家阿门吗？ Amin. 他不误事的神。我们一起来祷告。 Mari dia tuh setia, mari kita berdoa. 主啊，我们今天从玛利亚的尊主书，我们一起来学习并思考。 Tuhan, dari nyanyian pujian Maria, kami mempelajari satu hal. 可能我们比玛利亚的情况更好， Mungkin keadaan kita lebih baik daripada Maria. 但是有时候面对问题的时候，我们常常埋怨上帝。 Tapi kadang-kadang kita pun menghadapi masalah. 我们面对疾病的时候，我们常常问神啊，为什么这个疾病临到我的身上？ Ketika menghadapi sakit penyakit, kami akan bertanya, Tuhan, mengapa hal ini menimpa kami? 但是从玛利亚身上，我们可以看到，当她面对苦难的时候，她仍然可以赞美。 Tapi dari diri Maria kami melihat, meskipun dia menghadapi kesulitan, dia tetap bisa memuji Engkau. 她仍然有一个谦卑的心来顺服神， Dia tuh dengan kerendahan hati taat kepada Tuhan. 她有一个信心，相信上帝是信实的神。 Dia mempunyai iman bahwa Tuhan adalah setia. 主啊，帮助我们每个人可以从玛利亚身上学习。 Tuhan, kiranya setiap kami bisa belajar dari diri Maria. 我们也为弟兄姐妹们祷告。 Dan kami pun bisa berdoa. 如果今天有一些姐妹们面对一些家庭的问题， Kalau ada masalah yang kami hadapi, 如果我们面对
经济的问题， menghadapi kesulitan ekonomi 我们疾病的问题， atau juga kesehatan, 我们仍然可以向神赞美与敬拜， kiranya kami tetap bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. 加给我们信心来面对事实。 Tambahkan iman untuk menghadapi masalah-masalah kami. 我们相信神帮助我们的神是信实的神。 Kami yakin Tuhan akan menolong kami karena Engkau adalah Tuhan yang setia. 感谢你，阿爸父， Terima kasih Allah Bapa, 你听我们的祷告， Engkau telah mendengarkan doa kami. 奉靠我主耶稣基督的名求， Demi Kristus Yesus kami panjatkan doa ini. 阿门。 Amin.